Ni bang, apa yang berkenaan dengan tu lah, apa laporan akhbar ini semalam pun dia pada keluar juga kan? 2 hari betul-betul ni lah, Ya. semalam dengan hari ni kan. Ha. Jadi apa ni, secara peribadinya lah saya hargai lah apa ni inisiatif Berita Harian lah kan. Kerana menyiarkan apa ni isu berkaitan dan kesedaran terhadap alam sekitar lah. Sebagaimana tajuk 2 hari yang berturut-turut ni lah kan. Ya betul. Jadi ini apa ni, saya rasa ini pertama kali lah akhbar berbahasa Melayu lah yang jadikan tajuk isu berkaitan dengan alam sekitar ni sebagai tajuk utama lah kan. Jadi mungkinlah isu ni tak sensasi lah, tapi penting apa ni yang sepatutnya harus diteruskan lah. Isu yang berkaitan dengan untuk beri kefahaman tentang pentingnya kesejahteraan alam sekitar ni perlu diteruskan lah. Bukan kata sehari dua ni lah kan. Yalah. Jadi Sekarang ni okey bang, berkenaan dengan hakisan ni laut ni, dia mengikutkan ini kira global warming lah ni kan. Itu global warming itu sebenarnya dah lama dah. Orang-orang yang ada kesedaran tu dah lama dah kita dengar, ada dapat tahulah memang dah global warming ni dah bukan baru lagi lah, perkara yang baru. Cumanya bukan dijadikan satu keutamaan pada masyarakat kita lah. Jadi pasal apa, dia kesannya tu tak nampak secara ketara lah. Kalau macam tsunami, dia datang mengejut. Jadi baru bila tiba-tiba je, bila datang mengejut je dengan apa ni, timbulkan apa kemusnahan harta benda, bencana kepada manusia kan. Jadi baru pihak berkuasa buka mata lah kan. Jadi yang akisan daripada global warming ni, dia peningkatan aras laut ni, dia perlahan-lahan. Setahun dia 10 cm, kata kan. Kalau ikut statement tu 10 cm. Jadi kita tak nampak sangat, tapi jalan jangka masa panjang, kalau kita tengok yang Berita Harian hari ni, boleh sebahagian pantai tu akan hilang lah kan. Ya betul. Jadi kalau dah hilang pantai tu, kena pula dengan tak adanya buffer macam pemampan macam bakau ke. Jadi maknanya keluasan tanah daratan ni akan semakin berkurangan dan akan maknanya negara kita saiz ni makin mengecil lah. Sedangkan penduduk semakin bertambah. Jadi keluasan tanah daratan semakin berkurangan. Jadi ini kalau sebenarnya kesedaran terhadap apa ni global warming bukan hanya untuk orang ramai, untuk rakyat lah, tapi sebenarnya lebih ditekankan, kita perlu tekankan kepada pembuat dasar. Betul, sebab mereka yang laksanakan segala pembangunan apalah kan. Jadi kalau rakyat je sedar, kerajaan tak sedar. Kerajaan sedar tapi tak ada serius. Sebab tak ada seriusnya, tak ada kepentingan pada mereka. Tak ada kepentingan pada pihak pembuat dasar dan pembuat keputusan tu. Yang pembuat kata putus tu, okey, kalau kerajaan persekutuan, dia macam-macam dasar politik ada. Dia dah gubal macam-macam, tapi implement pelaksanaannya di peringkat negeri. Negeri tak ikut selari dengan apa yang dibuat di peringkat dasar, peringkat persekutuan. Begitu juga di peringkat daerah. Jadi persekutuan di pusat dia buat macam-macam dasar, tapi pelaksanaan di peringkat negeri tak ada sama macam apa yang telah ditetapkan oleh federal lah kan. Jadi sebelum ni ada arahan kabinet turun ni 400 meter dari pantai tak boleh dibangunkan. Itu semua polisi dasar itu semua di peringkat pusat. Kerajaan negeri pada on paper memang dia terima lah, tapi pelaksanaan tak ada.
Macam sebagaimana yang saya kata, start daripada Perak ni, kalau sepanjang-panjang pantai sampai ke bahagian Datuk, sampai ke sepanjang Selangor tu, daripada utaranya, bahagian Pulau Pinang, Pulau Perai tu, sampai ke panjang-panjang tu, sepanjang pantai, sepanjang muara sungai, memang susah kita nak cari kawasan yang masih dilindungi, kecuali Kukuh Paya Matang lah. Itu pun sebab dia hutan lipat. Itu pun ada juga orang Selobong. Jadi kalau kita tak jaga pantai tu, maknanya kita tak mustahil. Pasal dalam statement tu kata antara kawasan yang dikena bagi akan tenggelam ni Perak kan. Pasal Perak pesisiran pantai ni adalah kawasan yang rendah lah. Dan ada satu tempat di Perak ni yang di bawah aras laut. Parit Bunta. Parit Bunta sana ni. Tu tanda-tanda untuk tenggelam tu pasal baru ni kan saya bangkit pasal kata daerah Krian selalu kerap banjir, lambat surut kan. Saya dah bangkitkan dulu, dah keluar dalam harakah yang 2 minggu lepas kan. Silap saya dah keluar. Dia punya, tapi tajuk tu harakah yang pagi, harakah yang tukar kan. Dia kata kerajaan negeri tidak serius. Memang macam itulah tajuknya. Tapi ini yang projek apa, koridor utara ke? No, itu koridor utara tu lokal sikit je perkara. Yang saya kata yang Kriannya. So daripada koridor utara tu saya ada statement dalam harakah ada dalam Sinar lah dia. Sinar harian ya. Sinar harian. Apa daerah Krian bulan bila itu 2 bulan yang lepas ke. 2-3 bulan yang lepas apa ni, dia punya fenomena banjir dia agak luar biasa sikit. Dia lambat surut. Lambat surut ni salah dua, dia ada punca. Satu apa ni, air mungkin air pasang daripada laut tu. Jadi satu lagi daripada daratan ya, sebab peningkatan dasar sungai lah. Sungai ni, Sungai Krian tu, sungai yang lembangan sungai yang pergi ke muara, ke muara sungai. Dia ke laut ni, dia dah cetek. Bila cetek, dia tak boleh nak menampung dah bebanan air sungai lah kan. Jadi kemudian pula kawasan-kawasan semula jadi macam paya gambut, paya bakau, semua dah banyak dah ditebus guna lah. Jadi kawasan yang menampung air ni dah tak ada, dah kurang lah. Semua dari tebus guna ditambak, jadi air ni larinya di laut. Halangan dia sebab air pasang. Kemudian di darat pula semua dah ditebus guna. Jadi itu yang menjadikan daerah Krian dia lambat surut bila musim hujan. Jadi lagi satu, dia punya water catchment sebelah hulu tu macam Tasik Bukit Merah, Lembah Beriah, semua dah ada terganggu lah. Jadi itu daerah Krian ni ada potensi berpotensi untuk yang macam kata tadi lah, yang akan tenggelam lah. Kerana dia punya ada kawasan dia di bawah paras laut. Perak ni ada kawasan yang paras, dia punya kawasan ketinggian dia di bawah paras laut. Di Parit Bunta lah. Jadi jangan terkejut nanti kok Parit Bunta tenggelam tak kan, kalau tak ada jaga planting dia, bakau dia tak jaga kan. Jadi apa yang sedangkan apa statement yang dikeluarkan hari ini semua agensi teknikal tu, PRIM, institusi penyelidikan, bukannya kata NGO. Kalau NGO cakap, mereka kata ada kepentingan, ada agenda pula kan. Jadi yang cakap, yang keluar statement tu PRIM dia ambil bebas lah daripada udara kan. Dia tunjukkan Sepang tu. Ya betul. Itu
dalam jangka masa panjang kan, apa akan jadi kawasan tu. Pesisiran pantai tu dah tak ada. Maknanya pantai tu akan lebih masuk ke darat lagi lah. Jadi maknanya kawasan tanah daratan ni semakin kurang lah. Jadi itu yang sekarang ni, kesedaran ni, kita tak bimbang rakyat ni. Benarnya rakyat ni dia ikut je. Yang pentingnya pucuk pimpinan atas tu yang membuat keputusan tu. Selagi pucuk pimpinan atas tu dia tahu sebenarnya. Orang-orang atas ni semua tahu. Siapa yang macam-macam. Saya pergi seminar tu, siapa yang tak adil daripada sampai ke pegawai-pegawai semua ada adil. Tapi macam-macam seminar lah buat dah. Sekarang ni bukan masa untuk berseminar, buat itu, buat ini, tapi dia tindakan tak ada. Macam agensi kerajaan, JPS lah, JAS lah, buat macam-macam program, seminar lah, convention lah, berkaitan dengan global warming lah, apa bendanya, tapi implement tak ada. Lepas tu ada pembuat dasar, pembuat keputusan ni, dia akan orang-orang atas ni dia cerdik. Dia sebenarnya dia pandai. Dia cari mana kelemahan dalam undang-undang sedia ada. Macam contoh, dia kata ajak ni, dia mempunyai bidang kuasa terhadap tanah dan hutan kan. Jadi dia tengok, contohnya saya paling mudah lah, saya bagi Akta Perhutanan lah. Akta Perhutanan ni dia ada agak longgar, dia ada kelemahan lah sana sini. Begitu juga kanun tanah negara dia agak longgar. Begitu juga macam Akta Perhutanan, dia kata kerajaan ni boleh convertkan satu hutan simpan pada lain-lain guna tanah. Maknanya dia boleh tukar status hutan simpan tu kepada kegunaan tanah yang lain yang lebih ekonomi. Tapi dalam pada masa sama, dalam akta tu dia suruh pihak berkuasa negeri barang di mana boleh ganti. Tapi kerajaan negeri tak ganti. Kerana dalam section tu ada dia punya kelemahan, kerana dia tak kata wajib ganti. Jadi orang-orang macam orang dari PTD ni, semua PTD, pegawai takbir, PTD ni, orang-orang yang boleh kata orang yang cerdik lah kan, orang yang tahu, ada ilmu lah. Jadi dia orang gunakan ilmu yang dia orang ada ni, eksploitasikan ilmu tu secara inilah jenayah kola putih. Smart je. Dia pakai smart tapi buat jenayah. Jenayahnya orang tak nampak, jenayah terlindung lah, macam tu lah kan. Jadi yang jahat ni, saya terus terang cakap hari tu, saya cakap dengan masa public hearing lah kan. Beberapa kali saya masuk public hearing yang terbaru, saya masuk dengan pendengaran awam tentang RT Ipoh. Saya cakap dengan Datuk yang kita jumpa yang public hearing Manjung ni kan. Di pasal Teluk Rubiah tu lah. Datuk Jamal tu kan. Ya. Saya cakap yang jahat sekarang ni PTG. PTG ni kadang-kadang dia ambil kesempatan daripada kelemahan undang-undang tu untuk kepentingan agenda dia lah kan. Semua alasan atas kepentingan ekonomi. Jadi apa guna kerajaan pusat buat politik? Dasar perancangan fizikal negara macam mana kata? Dasar fizikal negara kata, contohnya lah kan, kawasan sensitif alam sekitar tahap 1 tak boleh diusik langsung. Tapi tengoklah, bakau diusik kawasan sensitif alam sekitar tahap 1. Jadi kalau kawasan sensitif alam sekitar on paper dalam dokumen memang cantik lah, dia kata perancangan Jabatan Perancang Bandar kata kawasan sensitif alam sekitar tahap 1 tidak dibenarkan apa-apa pembangunan. Tetapi itu dasar polisi Jabatan Perancang Bandar. Tetapi Jabatan Hutan pula kata yang bakau ni dia kelaskan sebagai hutan pengeluaran. Maknanya dia boleh dibalak. Dia bercanggah antara Akta Perhutanan dengan dasar fizikal negara ni bercanggah. Jadi antara agensi ni pun tak ada penyelarasan lah. Perancang bandar kata dia kawasan tu perlu
kekal kan, dilindungi. Tapi datang hutan kata itu kawasan ada dia punya taksirat, dia punya destinasi, dia kawasan hutan pengeluaran, boleh dibalak. Jadi dia maksud dia ada dua dasar, ada dua undang-undang lah. Maksudnya satu yang tak boleh dia orang buat apa saja, satu lagi ada satu lagi dasar undang-undang yang membenarkan dia orang buat apa saja pun. Kan. Ya. Tapi yang membenar kuasa dia lebih besar pasal dia akta. Dan ini dasar. Ya. Polisi bukan satu peruntukan undang-undang. Dia semua garis seolah dasar polisi ni macam garis paduan lah. Pak Lah kata lah kan. Masa Pak Lah dulu lah. Pak Lah ni yang betul-betul PM yang ambil berat lah tentang alam sekitar lah. Sejak pasal kebetulan dia itu masa tu berlaku tsunami kan. Dia kata dia punya statement tu saya simpan sampai sekarang dan saya jadikan dia sebagai satu contoh lah statement pemimpin negara yang perlu laksana ataupun kerajaan. Cik Mio, okey, yang baru-baru ni yang tsunami di Jepun tu lah. Isteri kepada PM kita ada komen juga tu pasal projek hijau ni lah. Mana Rosmah? Rosmah Mansur. Dia kok dia tak tengok dalam negara. Tak tahu lah saya pun tak saya ada dengar lah, ada lah dengar kata dia komen, tapi saya tak tahulah apa yang dia komen sebenarnya. Dia komen macam mana? Dia komen dia kata patut negara lain especially Jepun dan negara lain lah kan menjalankan teknologi hijau ni antara salah satu nak sekat tsunami ni lah apa yang berlaku daripada peristiwa Jepunnya baru-baru ni kan. Tapi macam mana pandangan Cik Mio tu? Dia orang just berkata je ke? Okey, Jepun dia punya keadaan fizikal dia, iklim dia berbeza dengan Malaysia. Malaysia ni telah dianugerahkan dengan keadaan alam semula jadi yang dah cantik dah. Dia ada di Jepun tak ada bakau. Jadi dia perlukan teknologi terkini, teknologi hijau yang macam mana nak melindungi daripada bencana alam. Di Malaysia dia dah teknologi tu dah secara semula jadi. Sebab kita tak perlu lagi nak kena benteng yang mahal-mahal. Di Jepun terpaksa pasal dia tak ada bakau. Jadi di Malaysia dia ada benteng semula jadi hutan bakau. Contohlah kan. Ya, betul. Dia ada takis, ada payu gambut untuk menyerap lebihan air. Kan? Jadi buat apa kita nak musnahkan kawasan paya? Semua dah cantik dah. Malaysia dianugerahkan, bukan kata Malaysia, kawasan Khatulistiwa dah dianugerahkan keadaan bentuk muka bumi dah dengan tumbuh-tumbuhannya dan keadaan yang terbaik daripada negara-negara yang bukan Khatulistiwa lah. Macam contoh kalau gurun kan, dia dari segi dia dari segi membekal oksigen tak ada, kurang. Tapi di Malaysia oksigen dia terang, tapi kita dengan semena-mena kita musnahkan hutan kerana kononnya untuk pembangunan lah. Tapi bila kita musnahkan bekalan oksigen untuk manusia makin berkurangan lah, kerana kawasan hijau dah tak ada lah. Jadi itu yang macam Rosmah kata, itu dia tengok yang Jepun. Patutnya dia tengok Malaysia sendiri. Malaysia ni tak perlu begitu teknologi yang orang kata yang tinggi lah. Lepas tu bila dah musnah hutan bakau, Perim pula pergi tengoklah dekat Lekir tu. Dia orang buat tanam bakau dekat Batu Lapan lah. Batu Lapan, Batu Sembilan, Lekir tu. Yang projek perintis PRIM lah. Institut Penyelidikan Perhutanan. Dia buatlah macam-macam kaedah teknologi untuk nak pulih balik bakau. Sedangkan masa hari tu bakau tu elok, kenapa dimusnahkan? Lepas tu nak cipta pula teknologi nak supaya bakau tu nak ini balik. Tapi teknologi tu tak berkesan.
pembaziran duit lah. Hanya nak buat masih teknologi tu. Prim ni banyak habis duit. Dia buat teknologi tu tak jadi. Dia buat teknologi ni tak jadi. Tapi cuma dia terus menyelidik dari masa ke semasa nak buat macam mana nak. Tapi dia sekadar Prim ni, dia sekadar boleh menyelidik lah. Dia buat tu, buat ni. Cubaan, ujian, uji kaji macam ni. Tapi pelaksanaan ni di peringkat negeri kadang-kadang tak mau terima pakai. Mungkin tak ada ekonomi di peringkat negeri lah, kerajaan negeri dah berkuasa negeri dia tak mau terima pakai benda-benda yang dibuat oleh Prim. Prim ni cuma agensi penyelidikan ni, dia mengambil duit je. Yalah. Jabatan hutan pun duit tak masuk. Jabatan hutan yang dah hasil tu tak ikut je. Maksudnya diorang ni lebih dia nak buat eksperimen, buat macam tu. Sedangkan masa ada elok hutan bakar tu, kenapa tak dimusnahkan? Lepas tu bila dah musnah baru nak buat uji kaji, nak buat eksperimen macam mana nak tahankan balik daripada ombak yang kuat. Bila buat tak jadi, kos dah buang habis, kos berjuta-juta habis kan. Jadi sekarang ni apa yang ada, macam kata hari tu saya ingat Pak Loh kata, bekalkan hutan yang ada ni, ratusan hutan yang ada, pasal target Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia lah, tak silap saya, dia punya targetnya dia punya target keluasan kawasan berhutan berbanding dengan keluasan tanah di Malaysia ni lebih kurang. Dia punya target nak sampai 50% daripada keluasan tanah lah. Nak sampai ke target tu, saya rasa susah lah, pasal dari masa ke semasa kawasan hutan dan kawasan semula jadi ni dimusnahkan dan disebut guna. Jadi kalau macam tu sampai bila pun kita tak boleh, kita cakap lah pasal global warming pun. Saya yakin satu ketika nanti apa yang diperkatakan dalam surat khabar yang hari ni hari 2 ni akan berlaku juga di Malaysia lah. Jadi ini yang pentingnya sekarang ni, kesedaran daripada pembuat keputusan ataupun pembuat dasar di peringkat kerajaan negeri dan tempatan. Peringkat persekutuannya kita tak anggar sangat, pasal dia boleh persekutuan, dia tak boleh nak implement kan, dia tak boleh, dia cuma on paper, dia dokumen dia buat polisi dia. Tapi di peringkat pelaksanaan, di peringkat kerajaan negeri dengan tempatan, peringkat daerah, memang dia tak ikut, pasal dia fikir ada kepentingan mungkin kepentingan ekonomi ke, ada agenda tertentu politik ke kan. Tengoklah contoh senang paling mudah lu daerah Manjung dah habis. Kalau kita baca balik objektif pembangunan daerah Manjung dengan apa yang hakikat yang ada sebenar, tengok balik yang masa kita tempatan RTD Manjung, yang masa kita pergi tu, dia punya ringkasan dia tu. Tak payah baca ringkasan apa dia punya objektif pembangunan daerah Manjung. Nak apa kan. Nak mengekalkan kawasan bakau lah, apalah. Tapi dalam pada masa sama tak ada juga. Dia bagi alasan kerana itu tanah milik. Okey, tanah milik pun mesti ada garis panduan. Tanah milik pun tak semestinya tuan tanah tu boleh suka hati nak buat. Dia ada kawalan walaupun dia tanah milik kan. Kalau macam tu saya nak buat tanah saya di tengah-tengah bandar tu, saya nak buat kasino. Boleh tak? Contohnya kan. Mesti tak boleh kan. Dia ada peraturan nak buat kasino tu macam mana. Contohlah kan. Itu juga nak buat perumahan, macam mana punya guna tanah, ada keadaan tanah semasa dia, fizikal. Jadi bukan suka-suka walaupun itu tanah milik. Itu dah sampai Elida kan. Takut dia nak siarkan. Kata alasan, boleh dia kata alasan tanah milik.
Kok bengang cakap macam tu kan. Yalah. Dia bagi mesej kan, dia kata Cik Rio nanti dulu lah, nanti kita saya siarkan lah. Yalah. Siarkan tak berani dia. Dan saya tengok sejak dia ambil alih yang itu sinar kan. Dia punya story dia kan, semua yang tak ada yang cerita pasal tentang yang di pihak PR Sebelah lagi lah. Okay. tak ada. Semua belah sana ya kan. Isu-isu yang yang baik ialah kan. Tak ada yang timbulkan isu masalah kontroversi, tak ada. Jadi susahlah macam tu kan, kalau media pun dah di macam apa lagi cara nak kita nak sampaikan pada ramai kan. Yalah benda ni. Okey bang. Terima kasih bang. Okey. Okey, assalamualaikum. Apa ni